Kenapa? Terus diazab oleh Allah, terus mendapat azab siksaan daripada Allah. Saat cabut nyawa itu pun azab dah. Orang yang fasik, orang ahli maksiat, orang yang hatinya penuh penyakit, bila kedatangan mati terkejut, dia terus mendapat azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena gunakan akal kita untuk berusaha bersungguh-sungguh berperang dengan hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa menghasut kita, membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Waalaikumsalam. Usaha jangan merendahkan diri kita, maksudnya dengan nafsu. Usaha jangan mengalah dengan nafsu. Allah dah memberi kita akal. Dengan akal itu kita boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sifat mana yang Allah suruh, sifat mana yang Allah larang, semua kita dah tahu. Mustahil kita tak tahu. Benda itu semua dah sampai kepada telinga dan hati kita. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita mengutamakan nafsu, mengikut perasaan, emosi, nafsu, ini yang menyebabkan kita meninggalkan ataupun kita membuat tidak peduli dengan apa yang sebenarnya kita dah tahu. Jadi auzubillah min zalik, kita takut dalam keadaan kita sedang membuat benda-benda yang Allah benci, itu kita takut sangat mati kita pun datang. Tak ada seorang pun yang menyangka kedatangan mati. Atau orang yang takut, dia akan sentiasa waspada, hati-hati. Dia takut. Dia takut waktu dia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan itu datang matinya, maka mati dah dia sedang melakukan benda yang dibenci oleh Allah. Itu namanya su'ul khatimah, mati yang jahat. Bila matinya jahat, kebangkitannya pun di hari kiamat besok dalam keadaan kejahatan. Siapa yang matinya dalam kebaikan, maka kebangkitannya di hari kiamat besok dalam keadaan kebaikan. Maka kita fikir, kita renung, fikir, renung sampai bila kita nak mengikutkan perasaan, emosi dan nafsu kita yang sentiasa nak merosakkan diri kita, yang sentiasa nak merosakkan perhubungan sesama kita. Betul? Itulah sebabnya Allah pilih kita menjadi orang yang menuntut ilmu, supaya ada perbezaan di antara orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi jangan disia-siakan peluang yang Allah bagi. Allah tidak memilih seseorang itu menjadi penuntut ilmu, mendengar ilmu, melainkan Allah nak suruh dia berubah jadi yang lebih baik. Tetapi apabila kita dah dapat peluang ni, yang tak pernah tahu dah tahu, yang tak pernah faham dah faham, tak pernah dengar dah dengar, tapi kita tak pedulikan apa yang kita dah tahu, kita dah diberi faham oleh Allah, maknanya tidak ada apa lagi kemuliaan. Tahap kita sama je dengan orang yang tak belajar sebenarnya. Sebab seseorang penuntut ilmu itu mendapat kemuliaan di sisi Allah apabila dia mengamalkan ilmu itu. Bila mengamalkan ilmu itu barulah mendapat kemuliaan. Kalau sekadar tahu, pandai, faham, tapi kita tak amalkan, tak ada kemuliaan pun. Bahkan nanti akan menjadi asbab yang asbab kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahsyat azabnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita. Minta tolong dengan Allah. Pernah tak kita minta tolong kepada Allah jadikan kita orang soleh soleha? Kadang-kadang mulutnya saya
tak sampai ke hati. Kadang-kadang kita minta ni di mulut, di lidah saja tak sampai hati. Mana hati kita tidak bersungguh nak jadi orang baik. Sebab itu kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kena minta sungguh-sungguh, kena benar dengan Allah. Jangan tipu Allah. Jangan kita berlakon dengan lidah kata nak jadi orang soleh, sebenarnya hati kita tak mau. Apa sifat orang soleh soleha? Bersih hati, bersih daripada sebarang penyakit hati. Ujub, riak, sombong, takabur, pendendam, pendengki. Kalau ada sifat itu dalam hati itu orang soleh. Usaha cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Sebab malaikat maut tak tunggu kita berubah. Kita nak kena berubah sebelum mati. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penama bagi hati keseolah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keseolah 70 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi itu dah sudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu. Ini tajuk sedap tuan-tuan Ini tajuk sedap ni. Tak ada telinga je dah Dah, nanti nak cuci hati. Nak cuci hati kena macam tu. Hati kita ni ada yang berkelagak. Bila hati kita berkelagak dengan dosa maksiat, dia tak padam, dia tak akan hilang dengan lemah lembut. Di kekotoran tu dia tengok, ada yang mudah dibasuh, ada yang payah dibasuh. Kalau kotoran yang baru nak hinggap tu siram pun insya-Allah hilang. Tapi kalau jenis dah bertapak berpuluh tahun dalam hati kita, ini kena sental, kena tunjal, kena simbah asid. Siapa yang nak elok, nak bersih, kena sabar. Siapa yang nak elok, nak bersih, kena sabar. Kalau cabut lari, tak tahan, takkan jadi elok sampai bila-bila. Hiduplah, duduklah, bawalah hati yang kotor tu sampai mati. Buang ego kita, kena mengaku salah dengan Allah, kena mengaku salah dengan Allah, kena mengaku jahat dengan Allah, kena mengaku degil dengan Allah. Kalau tak boleh buat macam tu, kita tak akan jadi baik. Percayalah, kita tak akan boleh jadi baik. Mengajilah kita apa, bergurulah dengan siapa. Kalau kita sendiri, diri kita sendiri tak sanggup nak merendahkan diri, mengaku dosa, mengaku jahat, mengaku hina, mengaku lebih baik daripada orang lain, mengaku lebih betul daripada orang lain, percayalah kita tak akan boleh berubah sampai mati. Percayalah. Sebab tu nak jadi penuntut ilmu ni kena faham, kena buang segala keegoan kita, tutup mata telinga kita daripada dosa dan maksiat orang. Usah pedulikan dosa orang, pedulikan dosa hati kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Niat baik-baik. Apa niat kita datang ni? Nak jumpa kawan ke? Siapa yang datang pagi ni nak jumpa kawan, niatnya boleh balik. Sebab kita duduk sini bukan nak jumpa kawan, kita datang nak belajar. Betul kan niat? Sebab salah niat, salahlah benda yang kita dapat. Innamal a'malu binniyat. Salah niat, inilah di antara kesesatan. Kalau dalam kesesatan dalam ilmu tasawuf, kesesatan apa? Kesesatan tujuan, tak sampai maksud ibadat. Kita menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu tapi tak sampai maksud.
Sebab maksud kita menuntut ilmu bukan nak mencari redha Allah, bukan nak memahami hukum hakam Allah, bukan nak memperbaiki diri, tapi tujuan kita nak jumpa kawan. Ataupun ada sebab yang lain, datang terpaksa dan sebagainya, kita tak akan dapat. Betul-betulkan niat kita. Aku nak belajar kerana Allah, sebab Allah wajibkan atas diri aku belajar. Aku nak tahu hukum hakam Allah, aku nak ikut. Aku nak tahu segala kesalahan, kedosaan aku nak usaha sungguh-sungguh tinggalkan. Itu niat kita. Barulah insya-Allah Allah akan datangkan pertolongan. Dan niat dah? Sudah. Betul ke tu niat tu? Dah betul dah? Jangan tipu yang Allah tahu niat kita. Allah tahu niat kita. Baik. Ketahui olehmu wahai hamba Allah. Kita lah semua, bukan orang lain. Ketahui olehmu, saya khususnya dan yang lain-lain yang mendengar, yang mengikuti. Wahai hamba-hamba Allah yang nak selamat akhirat, yang nak berjaya di hari kiamat, yang nak dapat redha Allah, yang nak amalnya diterima oleh Allah, yang nak amalnya semakin baik. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Makna lidah kita ni banyak membawa kecelakaan. Lidah ni yang ada dalam mulut kita ni, yang lembut tu, yang lembek tu, lidah kita tu, dialah yang paling banyak mengundang kecelakaan, kebinasaan. Kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Lidah. Dan naibnya, naibnya lidah iaitu jari kita yang suka menulis. Naibnya iaitu jari kita yang suka menaib, yang suka menulis. Sama je hukum dia. Apa tujuan kita bercakap? Nak bagi faham pada orang. Apa tujuan kita menulis? Sama juga, supaya orang faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi kalau perkataan yang keluar daripada lidah kita tu baik, maka baiklah. Kalau perkataan yang kita tulis tu baik, maka baiklah. Begitulah sebaliknya. Kalau perkataan yang keluar daripada lidah kita tu jahat, kotor, tidak berakhlak, tidak beradab, samalah juga dengan apa yang kita tuliskan. Dosa dah. Maknanya kita dah membuat benda yang tidak diredha oleh Allah. Nak redha Allah dah? Nak redha Allah. Nak redha Allah kena cakap yang Allah redha. Nak Allah redha kena tulis yang Allah redha. Faham? Faham tidak? Rasa nak buat ke tak nak? Sungguh. Alhamdulillah. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah ataupun jari itu kebinasaan. Tambahlah sekarang ni orang tak cakap sangat ditulis. Kadang orang ni pendiam, tapi tengok dia punya WhatsApp, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, macam-macam ditulis. Orang mati-mati kata dia pendiam. Orang tengok dia punya WhatsApp, tengok dia punya status, tengok dia dahsyat. Sama je hukum ni, sama hukum. Sama dosa, sama hukum. Setiap perkataan yang haram dikatakan, haram didengar. Setiap perkataan yang haram dituturkan, maka haram didengar. Setiap perkataan yang haram ditulis, haram dibaca. Faham tak? Lepas tu kalau ada orang WhatsApp kita bercakap benda tak elok, blok terus. Sebab apa? Jangan menggalakkan lagi, jangan membuka ruang kepada dia untuk berkata yang lebih jahat. Jangan membuka ruang kepada dia berkata yang lebih keji, yang mendatangkan dosa lagi pada diri dia dan kesan yang tak elok pada hati kita. Faham tak?
perkataan yang keluar daripada mulut kita dan perkataan yang difahami daripada tulisan kita itu diibaratkan seperti makanan. Kata ulama, sama seperti makanan. Makanan ni ada yang mendatangkan faedah, ada yang mendatangkan mudarat. Begitulah juga dengan perkataan kita. Jadi kalau yang kita makan tu benda baik, benda bagus, benda sihat, dia akan memberi kesihatan pada diri kita. Kalau kita makan benda kotor, benda najis, benda yang Allah haramkan, dia akan memberi mudarat pada diri kita. Begitulah juga apa yang kita cakap dan apa yang kita dengar ni. Kalau benda yang kita dengar ni benda haram, benda kotor, maka dia akan memberi kesan yang tak elok pada diri kita, pada hati kita. Hati kita semakin menjadi jahat, akan menambahkan lagi fitnah dalam hati kita yang dah sedia kotor ni. Kita cakap lagi yang kotor-kotor, kita dengar lagi benda yang kotor-kotor, dia akan lagi na'udzubillah min zalik, akan menjadikan hati kita bertambah parah lagi penyakit dia. Keras hati pun payah nak ubat tuan-tuan. Apatah lagi kalau mati hati. Itu semua sebab daripada perkataan kita. Banyak perkara yang menyumbang di atas sakit hati, makna penyakit hati tadi. Di antaranya perkataan yang haram, pendengaran yang haram, penglihatan yang haram, perbuatan yang haram. Ini semua menyumbang kepada kekotoran hati kita. Jadi kita kena bijaklah. Kalau kita nak hati kita bersih, kita kena kawal lah semua ni. Kawal pandangan, kawal pendengaran, kawal tuturan, kawal penulisan. Mudah-mudahan hati kita segera jadi bersih, segera jadi sihat kembali. Jadi perkataan itu sama seperti makanan. Kalau perkataan yang baik, ibaratnya makanan yang baik yang berkhasiat. Kalau perkataan yang kotor, yang jahat, yang haram, yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, memberi kesan buruk pada diri sendiri. Bukan saja kesan buruk pada orang lain, pada diri kita. Kadang-kadang orang dengar perkataan kita tu hatinya daripada baik jadi tak baik, hatinya daripada seronok jadi tak seronok. Betul? Sebab perkataan lah. Kalau cakap yang baik-baik, baik lah. Ada tak orang yang tak suka dengan perkataan yang elok? Orang gila je. Ada tak orang yang tak suka dengan perkataan yang elok? Ada? Kita sendiri pun suka dengar perkataan yang baik-baik. Begitulah orang lain. Begitulah orang lain. Sebab kita manusia kan sama je. Tabiat kita sama. Kalau kita tak suka dengan perkataan yang jahat, orang lain pun macam tu. Jadi sebelum cakap yang tak elok, fikir dulu. Apa kesan kalau kau cakap macam ni? Sebab dia akan jadi fitnah pada hati kita. Akan jadi fitnah. Bila fitnah nanti akan membawa kepada dosa lah. Na'udzubillah. Tahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak, tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia. Tapi kalau kau amati ayat Quran ini, kalau kau amati, kalau kau yakin, kau takut, kau risau, kau bimbang dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan ini dalam surah An-Nisa ni, memadalah. Apa maksud memada? Cukuplah, insya-Allah kau boleh memperbaiki lidah kau. Kita akan boleh berusaha menjaga lidah kita, mengawal lidah kita, memperbaiki lidah kita insya-Allah dengan menghayati firman Allah Ta'ala ni. Tadabbur, ambil peduli, perhati isi kandung maksudnya. Firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin.
Tiada ada bagi, tiada ada kebajikan. Tak ada kebajikan. Tak ada kebajikan makna tak ada benda baik. Tak ada benda baik, tak ada benda elok pada banyak daripada berbisik-bisik mereka itu. Melainkan mereka yang menyuruh ia mereka akan bersedekah. Melainkan orang yang menggunakan mulutnya, lidahnya mengajak orang lain bersedekah. Bersedekah ni umum. Mengajak orang buat baik, sedekah. Mengajak orang beribadat, sedekah. Menyuruh orang meninggalkan maksiat, sedekah. Bertasbih, sedekah. Bertahmid, sedekah. Bertahlil, bersedekah. Jadi bersedekah itu bukan semata-mata dengan harta, bukan semata-mata dengan wang ringgit. Mulut kita suka berzikir, sedekah. Selalu berselawat, sedekah. Selalu beristighfar, sedekah. Ajak orang menuntut ilmu, sedekah. Larang orang buat maksiat, daripada buat maksiat, jangan buat begini, jangan buat begitu, sedekah. Jadi ada pun lidah yang suka bersedekah, baru ada kebajikan. Baru ada kebajikan, baru ada kebaikan. Dan apa tadi? Mendamaikan antara manusia. Lidah kita ni kita gunakan, ataupun tulisan kita, jari kita ni, kita tulis benda-benda, lidah kita cakap sesuatu yang menjadikan manusia berdamai, berbaik-baik. Orang yang perhubungannya renggang, kita gunakan lidah kita, cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik, supaya mereka mengiyakan silaturahim. Tapi kita ni, jenis kita ni lain, kita balik. Lidah kita lah yang menjadi asbab orang boleh bergaduh, boleh bertengkar, boleh saling bersangka jahat sesama sendiri. Memindah-mindahkan perkataan, memindahkan fitnah, membuat-buat cerita, tidak menjaga aib. Ini yang menjadikan orang daripada berbaik jadi bermusuh. Daripada orang saling bersangka baik, dengan perkataan kita jadi bersangka jahat. Nampak? Perangai elok ke tak elok? Tak elok? Tak elok ke elok? Ya ke? Tahu tak elok? Dah kita buat. Maknanya kita ni memang jenis suka benda tak elok. Sebab apa? Hati kita tak elok. Hati yang elok dia akan suka benda yang elok-elok. Itu kecaman, itu alamat petanda ni. Kalau kita nak tahu hati kita elok tak elok, kita tengok. Kita suka benda elok ke? Makna kalau cakap, suka cakap benda elok ke, suka cakap benda tak elok? Kalau mulut kita, lidah kita suka cakap benda tak elok, confirm dah hati kita memang tak elok. Kalau kita suka cakap, suka tulis benda yang elok, camlah hati kita dah baik dah, insya-Allah. On the way nak jadi elok dah. Boleh faham tak ni? Bukan saya cakap tu, ulama cakap. Ni kalau kita buat kat kepala kan, tak tahu. Kita lidah itu suka cakap tak elok, tapi tak nak ngaku. Hati aku baik. Hati aku baik dah. Jangan kata aku jahat lah. Mulut dia pun macam ni, hati aku baik. Siapa mengajar? Itu semua ilmu sesat. Itu kata ilmu sesat. Mulut aku walaupun cakap kasar, tulisan aku tulisan yang bukan hati aku tak macam itu sebenarnya. Itu sesat. Sebab tu kita tak pernah rasa berdosa, bersalah bila cakap benda jahat. Sebab tadilah termakan dengan ayat tadi tu. Mulut dia jahat, hatinya baik. Semua ni ramai yang kita beramal ni. Sebab tu kita tak ada rasa bersalah kalau cakap yang bukan-bukan pada orang. Sebab apa? Hati aku baik, lidah je macam ni. Mana datang ilmu ni? Melainkan daripada syaitan. Dari syaitan. Kita sebab tu tadi kata kena ngaku salah. Kalau salah kena ngaku salah. Ni masalah ni, kita tak tahu benda ni Allah larang. Kalau cakap benda ni tak elok, benda macam ni menunjukkan hati tak elok, tapi tak nak ngaku. Aku elok, aku baik, aku elok, padahal tadi ini masalah kita ni. Tak nak mengaku salah ni. Benda yang
akan menjadikan kita tak akan boleh berubah sampai bila-bila. Tak nak ngaku saja. Tak nak ngaku pun Allah tetap tahu yang hati kita jahat. Kena jujurlah dengan diri sendiri. Kena jujur. Jadi jadikan lidah kita tu berkata-kata benda yang boleh mendamaikan orang, bukan jadikan lidah kita menjadikan asbab orang bergaduh, bercerai, berai, saling bersangka jahat. Kenapa tu kadang-kadang? Sebab apa? Sebab hati kita ada dengki. Kita tak suka orang-orang ni berbaik-baik, dan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tertentu agar salah seorang daripada mereka saling bersangka jahat. Alhamdulillah. Inilah tujuan kita belajar ni, supaya nampak dosa kita. Bukan belajar ni suluh dosa orang. Saya cakap ni, saya pandang diri saya. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan pandang diri masing-masing. Kalau saya tak baca kan macam mana pula? Baca sendiri lah. Baca sendiri lah. Saya bukan kata diri tuan-tuan. Oh, kata korang, kata korang. Dah ni kalau tak baca je, diam. Sebab apa? Kalau saya baca kan kata korang, tu bengong nama dia. Kena dah baca kan. Bukan maksud saya baca saya tuju kat tuan-tuan. Tuan-tuan berasa ada dah masalah. Kita berasa mana adalah salah kita. Apa makan cili ke saya ber? Dalam kitab ni tak ada sebut nama Fulanah bin Fulan bin Fulan. Tak ada sebut. Di umum, siapa yang tak jaga lidah, suka cakap benda kotor, hati dia kotor. Siapa? Mana kita tahu? Mana kita tahu? Mana saya tahu? Di agama ni nak cerita undang-undang Allah. Nak ceritakan undang-undang Allah. Maknanya supaya kita maklum, oh begini. Siapa yang langgar, kita tak tahu. Langgar lampu merah, bersalah, kena saman. Siapa yang langgar tu? Mana kita tahu. Orang yang langgar, dia lah yang sedar, dia lah yang tahu yang dia dah buat kesalahan. Tapi kalau tak nak ngaku, itu terpulang. Itu nama ego. Ada juga yang tak cerdik. Ngaji kita tak cerdik. Kita ngaji ni nak suruh jadi cerdik, bukan jadi bertambah bengak. Suruh ngaji supaya jadi bertambah cerdik. Supaya hati kita tu semakin cerdik, bukan semakin bengak dah. Apa dulu baca kitab kata kau orang, ada sebut nama kau ke? Dan kau rasa mana adalah salah kau dah. Orang tak berak tengah jalan, orang sedang cerita, oh baru ni malam tadi jumpa berak tengah jalan. Orang tak buat, dia buat tak tahu je. Tapi yang buat berak muka lah. Tapi tak nak ngaku. Dia kata orang jumpa dah berak aku tadi. Orang yang tak berak tengah jalan, dia tak ada apa-apa. Dia tak berasa sebab bukan dia punya kerja. Kita yang berak tengah jalan. Bila orang kata siapa tu bodoh tu berak tengah jalan, kenalah kita. Berasa hati kita. Sebab apa? Perbuatan kita. Dia tak ada sebut Fulan bin Fulan berak tengah jalan, malam tadi jumpa berak Fulan bin Fulan tengah jalan. Tak ada sebut Fulan bin Fulan. Itu biar cerdik mengaji ni. Sebab tak cerdik ni kadang-kadang bila dalam kitab sebut macam ni, dia berasa ustaz tu kata atas diri dia, lepas tu berhenti mengaji dah, tak nak mengaji dah. Dia kata tu suka cakap orang. Dah memang hukum Allah ni diturunkan untuk manusia, bukan kambing lembu.
supaya kita mikir betapa dahsyatnya sakit hari kiamat besok. Sanggup ke kita? Oh, sakit yang bangsa dunia ni pun tolong terbalik dah kita. Tu hikmah Allah jadi. Allah nak ajar kita supaya ingat di hari kiamat tu ada sakit yang lebih dahsyat daripada apa yang kau sedang rasa sekarang. Sebab apa Allah jadikan kita masalah dalam hidup kita? Nak bagi tahu masalah sakaratul maut, masalah dalam yang lahat tu lebih dahsyat daripada masalah dalam hidup kita dunia. Makna perjalanan akhirat yang kita nak pergi ni bukan perjalanan main-main. Bukan muda seronok-seronok, bukan nak pergi fun fair, bukan nak pergi pasar malam, bukan nak pergi shopping mall, bukan. Nak pergi ngadap Allah. Situlah keputusan besok kita jadi ahli neraka ataupun ahli syurga. Situ. Sebab tu Allah jadikan kita masalah. Dah kalau masalah macam ni pun kita tak sanggup, ada yang kata aku nak cuba lari daripada masalah ni, pun tak sanggup. Ini masalah dunia, tuan-tuan. Masalah sakaratul maut tu besok macam mana kita nak hadap? Tak pernah ada masalah yang dilalui dalam hidup kita ni nak bandingkan dengan masalah kita waktu nak hadapi sakaratul maut. Tak pernah ada lagi masalah tu waktu kita hidup. Orang yang dah mati saja yang dah tahu apa masalah ni. Tu Allah bagi kita akal, suruh fikir. Kalau masalah-masalah macam ni pun aku dah tak sanggup, dah rasa nak bunuh diri dah. Macam mana nak hadapi masalah waktu roh nak dicabut oleh Allah? Tu dia bagi akal suruh renung. Siapa berani, teruskan. Tak apa berasa berani, teruskan. Siapa berasa sanggup, teruskan. Siapa mikir, aku takkan sanggup, baiki. Kalau tak nak, baiki. Itulah hikmah Allah jadikan masalah, Allah jadikan benda tak sedap, Allah jadikan benda tak seronok atas dunia, supaya kita memikirkan di hari kiamat besok. Kalau kata masalah, lagi dahsyat masalah. Kalau kata sakit, lebih dahsyat sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sempat kita baiki hati kita sebelum kita mati. Jangan ikutkan nafsu setan yang nak menggelak, ketawakan besok kita. Bila balik akhirat kita gagal, diketawakan oleh setan. Ketawakan padan muka kau, padan muka kau. Jadi usaha gunakan lidah kita untuk mendamaikan manusia, baru ada kebaikan. Cakap yang elok, tulis yang baik-baik. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Jangan cakap benda-benda yang tak memberi faedah kepada diri sendiri. Jangan tulis benda-benda yang tak memberi faedah kepada diri sendiri. Kena usahakan bercakap, menulis benda yang memberi manfaat pada diri sendiri dan juga orang lain. Dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Apa maksudnya? Kau kawal perkataan engkau supaya tidak ada keluar perkataan melainkan yang memberi faedah. Maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Maknanya kalau kita boleh jaga lidah kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang apa tadi, kalau kita boleh menjaga lidah kita dan jari kita ni menulis benda-benda yang disuruh oleh Allah tadi, maka barulah ada kebaikan untuk kita, insya-Allah. Barulah ada kelepasan, makna keselamatan nanti, keselamatan di dunia dan akhirat.
Tapi kalau kita tak jaga perkataan, kita akan dapat kecelakaan, kebinasaan, kesusahan dan masalah dunia dan akhirat. Di antara masalah dunia, bila kita cakap yang tak elok, perhubungan jadi gergang. Itu kebinasaan dunia dah. Perhubungan kita jadi tak seronok. Nampak tak? Sebab apa punca dia tadi? Perkataan yang tak elok. Nampak tak? Perasan ke tak perasan benda ni? Kadang dalam perhubungan kita baik-baik, perhubungan kita mesra, tapi bila kita cakap benda yang tak elok, nampak tak? Dah jadi renggang. Itulah contoh dia, kebinasaan. Punca dia perkataan tadi. Punca perkataan tadi. Andai kata kita menuturkan perkataan yang Allah suruh, dia takkan jadi macam tu. Allah takkan menyuruh sesuatu yang mendatangkan kebinasaan. Maha suci Allah. Allah tidak menyuruh hamba-hambanya bertutur benda yang memberi mudarat pada diri kita. Allah takkan suruh benda yang sia-sia. Allah takkan suruh benda yang keji. Allah hanya menyuruh benda yang baik-baik, yang mulia-mulia saja. Tapi bila kita lawan, kita tak nak dengar, tak nak peduli, kita nak ikutkan diri kita, nak ikutkan hati kita, lalu kita mengeluarkan perkataan yang Allah tak suruh, timbullah kebinasaan. Dapatlah kebinasaan dia. Di antaranya apa? Jadi renggang perhubungan, jadi masam muka. Nampak tak? Salah siapa? Salah diri sendiri. Lepas tu bila orang tak suka dengan kita, kita berasa pula dah. Tapi punca jadi macam tu perkataan kita tadi. Nampak tak? Nampak tidak ni? Jaga perkataan kita. Kita cakap tak elok, bila orang marah dengan kita, kita berasa pula puncanya mulut kita tadi. Kita nak orang baik dengan kita, cakap yang baik-baik, sama macam orang lain juga. Kita tak suka bila orang cakap tak elok dengan kita, kita akan berasa. Begitulah orang lain. Takkan orang yang kita maki hama tu nak datang peluk cium kita pula. Gila ke orang tu? Kita maki hama dia, sumpah sekarang dia kata, oh terima kasih lah kawan ni baik ni lah, jomlah kita pergi mengetih sama. Seronok lah dengan perkataan kau ni, bahagia hidup rasanya, ya Allah. Adanya tu? Dah. Orang lain pun macam tu lah. Jaga perkataan ni. Sebab tu paling banyak bawa kebinasaan ni lah ni dalam mulut kita. Payah tak nak selamatkan diri pada itu. Payah. Kalau Allah tak tolong, takkan selamat sampai bila. Kena minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah. Tolong ya Allah. Kita jangan minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh melepaskan kita dari masalah dunia je. Ya Allah, aku ni tak ada duit. Ya Allah, aku ni tak ada duit. Tolonglah ya Allah, murahkan rezeki lah. Murahkan rezeki ya Allah, murahkan rezeki, jadikan kaya ya Allah, jadikan mewah. Bukan main, sungguh kita minta tolong. Minta tolong sungguh-sungguh supaya Allah keluarkan kita daripada kesusahan dunia. Bala, tak ada duit. Bala, tak ada harta. Bala, maknanya tak ada pangkat yang tinggi. Minta tolong ya Allah, naikkan pangkat, naikkan darjah, tambahkan harta, ya Allah, duit tambahkan lagi ya Allah, sempit ni, tak ada duit. Bersungguh minta. Siap doa dalam sujud. Langsung minta ya Allah, bagilah duit banyak. Tapi tak pernah bersungguh minta kepada Allah selamatkan kita daripada kecelakaan lidah kita sendiri. Tak pernah pun minta, oh, ya Allah tolonglah, lidah ni jahat ya Allah. Lidah aku ni banyak menyakitkan hati orang, tolong selamatkan aku ya Allah. Pernah doa macam tu? Tak pernah. Doa buat. Faham ni? Macam mana Allah nak tolong kalau Allah tahu yang kita pun tak ingin nak jaga lidah kita? Allah tahu dalam hati kita, kita tak ingin nak ada lidah yang baik. Macam mana Allah nak tolong kita? Macam mana Allah nak tolong kita? Sebab Allah tahu kita pun tak mau. Sebab tu kena doa. Jangan minta benda-benda dunia saja. Minta benda dunia bersungguh, sampai melalak, sampai menangis minta.
Tapi tak pernah minta bersungguh dengan Allah, tak pernah bersungguh minta dengan Allah selamatkan kita dari celaka maksiat kita. Maksiat ni celaka, tuan-tuan. Setiap kali kita buat maksiat, setiap kali itu kita menempah celaka untuk diri kita. Tolong minta, ya Allah, tolong. Mata pun suka tengok benda haram, ya Allah, tolonglah selamatkan aku. Bagi taufik, ya Allah, nak tinggalkan benda ni. Telinga aku ni suka tak dah dengar benda haram, ya Allah, tolonglah selamatkan aku, ya Allah, bantu aku. Lepaskan aku, selamatkan aku, ya Allah, supaya aku boleh jaga telinga aku ni, supaya benci, tak suka nak dengar dosa aib orang lain. Kalau tak, aku memang suka tunggu-tunggu, nanti-nanti nak dengar dosa orang, aib orang, masalah aib orang. Minta, ya Allah, tolong selamatkan, lepaskan aku daripada dosa ni, ya Allah, tolonglah. Aku tak boleh tinggalkan melainkan melainkan dengan pertolongan Kau, ya Allah, tolonglah. Lidah kita minta dengan Allah sungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah. Allah dah bagi tahu dah, siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan tolong. Kenapa sampai sekarang tak ada lagi pertolongan Allah? Sebab Allah tahu yang kita tidak bersungguh. Allah tahu yang kita tak bersungguh. Tanda orang bersungguh, dia akan selalu minta. Macam kita minta duit tu, dia kejap minta, tu bersungguh kata. Dia kalau tak bersungguh ni setahun sekali, teragak baru minta, tu tak bersungguh. Orang bersungguh dia akan selalu, setiap kali solat dia akan minta, ya Allah, bagi taufik, aku nak jaga lidah, aku nak bersihkan lidah aku tak nak, supaya hati aku nanti jadi bersih, hati aku jadi baik. Bila hati aku jadi baik, anggota aku pun jadi baik. Aku tak nak duduk dalam macam ni, sebab aku tahu dah, kalau aku mati dalam keadaan aku tak baik, hati aku tak baik, celakalah, ya Allah, tolong selamatkan aku, ya Allah, tolong. Minta sungguh. Boleh tak? InsyaAllah minta sungguh. Jangan sombong dengan Allah. Kita tak ada apa-apa, Allah yang memiliki segala-galanya, maka mintalah pada Allah, Dia akan bagi kalau kita bersungguh. Ustaz, kalau kita sakit boleh minta sungguh-sungguh? Boleh? Minta sakit? Minta sakit. Kita sakit, minta pada Allah beri kesembuhan. Tengok dulu, sebab apa nak sembuh? Pocok-pocok. Nak sembuh sangat tu nak apa? Tanya dulu. Ya Allah, bagilah sembuh, dah lama tak berjoget, ya Allah. Kawan-kawan pergi berjoget, aku tak pergi, aku tak boleh nak pergi. Banyak kali dah dia orang pergi berjoget, aku tak apa ikut sebab sakit. Berilah kesembuhan. Tak boleh. Faham tak ni? Tengok dulu nak sihat untuk apa tujuan? Ya Allah, sakit gigi, sakit lidah, ya Allah, bagilah sembuh sebab lama tak mengumpat. Itu tak boleh minta, kan? Minta umur panjang sebab nak buat maksiat, hukumnya haram. Panjang umur, ya Allah, sebab apa nak buat maksiat? Haram minta panjang umur. Sama lah juga ni, minta sihat sebab nak membuat maksiat, haram minta sihat. Kerana di antara cara Allah nak mencegah kita daripada dosa, Allah bagi sakit pada kita. Dengan sakit tu kita boleh sabar, maknanya tak buat maksiat. Itu penjagaan Allah. Allah tahu mulut kita ni jahat. Pantang sihat mesti nak ngumpat orang, mesti nak cerita dosa orang, mesti nak laga-lagakan orang, mesti nak jadi batu api neraka. Faham? Lalu Allah timpakan sakit gigi, sakit lidah. Jadi dengan sendiri kita tak nak cakap dah. Itu penjagaan Allah. Perasan ke tak perasan? Perasan apa? Perasan tak Allah sedang jaga lidah kita? Tu maksudnya. Allah telah jaga lidah kita lah tu. Allah benci nak dengar perkataan jahat daripada mulut kita. Allah bagi sakit, dia diam. Selamat daripada dosa dah. Lepas tu kalau nak minta sihat sebab apa? Aku nak cakap yang baik-baik. Tak apa. Boleh minta. Tapi kalau minta sihat sebab nak ulang maksiat, itu hukumnya haram. Faham tak ni? Faham, alhamdulillah lah.
Jangan minta panjang umur ya. Boleh tak nak minta panjang umur? Tengok dulu. Tengok tujuan. Apa tujuan nak panjang umur? Nak mengumpul harta benda. Tak boleh. Ya Allah panjangkan umur sebab belum sampai target tadi. Aku target 5 juta sebelum mati ni. Ni bawa dia RM50 dalam bank, ya Allah. Panjangkan umur. Panjangkan umur, ya Allah. Dicela. Tak boleh. Minta panjang umur kerana nak perbaiki amal, baru dibenarkan. Faham tak ni? Begitulah yang lain-lain. Minta sihat. Sebab apa? Nak beribadat. Boleh. Yang tak berjalan, minta boleh berjalan. Yang tak boleh berdiri, minta boleh berdiri. Sebab apa? Nak sembahyang macam biasa, ya Allah. Boleh. Sakit pinggang, minta elok. Sebab apa? Sebab nak gelik macam dulu-dulu. Tak boleh. Jadi minta tu atas tujuan apa? Kalau atas tujuan yang baik, boleh minta. Kalau atas tujuan maksiat, tak boleh. Duduk dalam sakit tu lebih afdal daripada duduk dalam sihat. Sebab tu kata seorang waliullah, kalau sakit jangan cepat-cepat nak sembuh. Kalau sakit jangan cepat-cepat nak sembuh. Dia kata bersedak-sedak dengan sakit tu dulu. Sebab dalam sakit tu sebenarnya mengingatkan kita pada Allah, mendapat rahmat daripada Allah, mendapat ampunan daripada Allah. Mencegah diri kita daripada berseronok buat dosa maksiat. Kalau secepat sembuh, cepat pulang balik maksiat tu. Allah tahu lah jenis pasien kita ni bohong ni. Sebab tu bila kita mati besok minta hidup balik, Allah tak bagi. Sebab Allah tahu kita ni jadi pembohong. Kita ni jadi pembohong. Mati besok, ya Allah hidupkan aku balik, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Kalau Allah bagi, kita akan ulang balik. Kita akan ulang balik. Pembohong kita ni. Tak nak aku. Aku tak nak aku. Ya, aku ni bohong. Ya, aku ni jujur. Itu ada penyakit hati tu. Ada penyakit hati. Memuji-muji diri. Tak nak rendah diri. Tak nak membangsakan kejahatan pada diri. Itu masalah hati kita. Payah nak ngaku. Payah nak merendahkan diri, nak memuji, tak habis-habis. Sebab nafsu kita tu memang suka memuji diri sendiri. Sebab tu kalau nak kata diri kita bodoh, tak boleh. Payah. Dia ke apa ni bodoh? Syanu je lah bodoh, Syanu tu. Orang pandai ni. Yang jahat Syanu, yang banyak, yang jahat dia nak aku mana dia jahat. Sebab apa? Nafsu dia tak suka menghinakan diri dia. Senang ke susah nak beribadat ni? Senang? Susah. Bila susah jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kena bersungguh. Bersungguh. Mana ayat ini bahawa tiada engkau berkata, dia kata menyesal aku datang hari ini. Tak. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan dikau dan engkau simpankan atas perkataan yang engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dikendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, yaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia nescaya tiada luput dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Itu maksud perkataan yang sia-sia. Bezakan di antara perkataan yang sia-sia dan perkataan yang haram. Perkataan sia-sia ni tidak ada dosa, tuan-tuan. Sebab tu dia nama sia-sia. Saja-saja, kosong-kosong. Itu maksud perkataan yang sia-sia. Dia tak dosa. Dia tak ada dosa. Perkataan sia-sia tak ada membawa dosa. Contohnya, kalau kita cakap benda tu tak mendatangkan faedah dunia, tak mendatangkan faedah akhirat. Kalau kita tak cakap pun tak merugikan akhirat kita. Itu namanya sia-sia. Kita cerita pasal roti canai dengan kawan-kawan kita. Roti canai kat kedai ni tak ni. Betul dia. Cerita pasal makan, itu benda sia-sia. Dan dapat pahala nak cerita pasal makan? Tak dapat apa pun. Kalau tak cakap, rugi tak akhirat? Tak ada. Itu sia-sia lah maknanya. Borak kosong. Borak kosong cerita pasal makanan,
cerita pasal perjalanan, cerita pasal pakaian. Saja-saja tu buat kosong namanya. Kan kita kata mainlah borak-borak kosong Mana borak-borak kosong ni? Borak-borak yang tak mendatangkan pahala ataupun dosa. Akan tetapi dia menjadi asbab mengkeraskan hati kita. Walaupun tak ada dosa. Kalau banyak perkataan yang sia-sia keluar daripada mulut kita, dia menjadi sebab keras hati. Tahu tak keras hati? Macam mana? Kalau bedah tu hati kita berubah dari batu, macam mana? Keras hati ni ada tanda-tanda dia. Tak suka dengan nasihat, tak suka ditegur, tak suka diberi nasihat, tak rasa berdosa. Itu semua keras hati dah tu. Cuba tengok dalam hati kita. Ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Ujung dah tu, perasaan dah tu. Ada. Mesti adanya. Yang benci je dengan orang nasihat. Nyirap yang rasa macam tumbuk yang apa? Yang bagus cakap orang. Bagus sangat cakap orang. Tu ke hati tu. Kalau orang lembut hati, alhamdulillah, terima kasih Allah. Tu hati baik. Alhamdulillah, sebab orang tu takkan cakap melainkan kau yang gerakkan dia, ya Allah. Kau yang menggerakkan lidah dia bercakap begitu, sebenarnya kau nak menyampaikan nasihat kepada aku, ya Allah. Alhamdulillah. Itu orang hati baik. Itu jarang-jarang ada. Hati macam tu jarang-jarang Yang banyaknya macam tadi tu. Macam baik orang ni boleh hidup. Yang nasihat aku benar. Dia nasihat ahli sendiri benda betul nak jawab. Oi. Amal ma'ruf nahi munkar ni bukan syaratnya untuk orang baik, faham? Allah suruh saling ingat menasihati, menasihati itu sesama kita. Bukan syarat orang soleh. Nak cari mana manusia yang tak ada buat dosa yang layak nak nasihatkan kita? Mana? Ada? Maknanya selepas wafat Nabi SAW, tak adalah amal ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Tak ada yang bersih macam Nabi. Betul? Sebab tu kita ni, hati kita ni yang jahat ni. Hati kita ni yang masalahnya. Orang yang menasihati kita tu, dia sedang menjalankan perintah Allah. Tapi oleh kerana hati kita jahat, busuk, bernajis, hati kita ni. Sebab tu bila orang nasihat kita, kita kata, nak nasihat orang pun diri sendiri pun tak baik, nak nasihat aku pula. Sebenarnya hati kita. Kalau hati yang baik, dia akan syukur, ya Allah masih datang lagi ingatan, masih datang lagi teguran. Maknanya walaupun pada zahir kawan-kawan kita yang menegur, isteri kita yang menegur, suami kita yang menegur, hakikatnya daripada siapa tu? Allah. Maknanya Allah masih ingat kepada kita, Allah masih nak bimbing kita. Mana? Bila hati kita tak diterima, maknanya kita tak sukalah bimbingan daripada Allah. Sebab tu apa-apa pun jangan nampak makhluk. Jangan pandang diri orang yang memberi nasihat tu. Tilik fikir apa yang disampaikan tu. Meskipun yang berkata tu orang kafir sekalipun, tapi apa yang dicakap tu benda baik, benda betul, kita kena terima. Walaupun yang cakap tu budak kecil, budak belum balik, tapi perkataan dia betul, kita kena terima. Sebab tu jangan tengok orang. Amal ma'ruf nahi munkar, tanggungjawab fardu ain atas setiap orang, tak peduli baik tak baik, soleh tak soleh. Semua orang Allah amanahkan sampaikan benda yang baik dan mengajak orang kebaikan, melarang orang buat maksiat. Nabi tak pernah sallallahu alaihi wasallam tak pernah meletakkan syarat nak menasihatkan, syarat untuk menyampaikan agama. Dia mesti jadi orang soleh bertakwa dulu baru boleh. Tak ada lagi. Tak pernah dengar, tak tahulah kalau tuan-tuan ada je. Mana nak cari? Mana nak cari orang tak ada buat dosa ni? Tu yang kita pakat diam ni. Pakat diam, tak nak mengajak kebaikan, tak nak melarang kejahatan. Sebab apa? Tadi, faham macam tu tadi. Aku nak buat nasihat orang, aku mesti baik. Dah.
Itu kesempurnaan. Sebenarnya kalau kita tak baik, kita suka ajak orang buat baik, sebenarnya itu sindiran dan nasihat untuk diri kita sendiri. Kita suka pesan dengan orang cakap lidah, jaga lidah, tapi aku ni tak jaga lidah, tak boleh jadi, tak mana tak kena ni, aku kena baiki diri aku. Itu hikmah dia. Tapi kalau masing-masing memikir aku ni tak layak nak kongsi benda baik sebab aku ni jahat, orang lain pun fikir macam tu, yang dia pun fikir macam tu. Contohnya kita semua mikir macam tu, takkan adalah amal makruf nahi munkar dalam kampung kita ni. Sebab semuanya tak baik, betul? Semuanya ada masalah hati, semuanya ada buat dosa maksiat. Dan siapa yang selayaknya nak nasihatkan kita semua ni? Nak tunggu Nabi wafat dah, nak tunggu siapa? Maka terkuburlah yang nama agama tadi. Mana maksiat akan terus berleluasa lah, sebab tak ada yang memberi nasihat. Nampak tak? Sebab tu jangan fikir dengan logik kepala otak kita apa benda yang Allah suruh. Kadang kita fikir dengan logik kepala otak kita ni, yang dah dipengaruhi oleh nafsu ni. Ada nak suruh orang buat baik tapi dia tak baik. Kita fikir macam tu. Allah agama Allah ni, Allah nak perintah bukan ikut kepala otak kita tak? Ikut kehendak dan ilmu dia. Sebab tu jangan pertikai apa yang Allah suruh. Buat je. Kesannya Allah yang bagi. Kesannya Allah yang bagi. Jangan fikir macam tak logik je. Macam tak logik je. Kau ingat Allah Ta'ala letakkan syariat ni ikut kepala otak kau ke? Berapa ramai kepala otak yang Allah Ta'ala nak kena raikan? Kalau nak turunkan undang-undang Allah ni, nak kena raikan kepala otak manusia ni, berapa bilion otak manusia yang Allah Ta'ala nak kena raikan? Sebab tu Allah perintahkan syariat ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Semua kena ikut, semua kena patuh, semua kena dengar. Macam tu. Ini dipikir ikut kepala otak ni. Macam tak kena ya Allah suruh je. Kau siapa kau? Makan minum kau pun Allah tanggung. Muju pun tak gila je. Muju Allah bagi kau jadi orang waras. Muju Allah tak nak jadikan kau orang waras. Kalau Allah jadikan kau orang gila, satu hafah pun tak ada beda. Betul? Tuan-tuan sekarang ni, kita pergi, contohnya kita pergi hospital Melaka sekarang ni, kita buat lawatan, kita tengok macam-macam jenis orang sakit. Betul? Cuba-cuba, lepas tu kita tengok tak diri kita, satu pun tak ada. Nampak tak? Perasan tak berapa banyak Allah selamatkan kita? Ada yang sakit kepala, ada yang kena kerat tumpuk kepala, ada yang kena begini, kena begitu. Tapi tengok diri kita, tak ada lah benda-benda ni. Siapa jaga tu? Allah. Tak nak terima kasih lagi, tak berasa mujur lagi, tak berasa terima kasih lagi. Sebab tu kena tengok benda-benda macam tu. Kat hospital tu macam-macam jadi penyakit, sakit jantung, sakit paru, sakit buah pinggang, sakit ini, sakit itu, kerat kaki, kerat tangan, kerat tubuh kepala. Tapi kita tak ada benda-benda tu. Sebab Allah jaga kita. Padahal boleh dia Allah nak balakan kita dengan benda-benda macam tu. Boleh. Sebab Allah tak nak susah kita, Allah nak suruh kita buat ibadat. Tapi kita tak rasa mujur Allah tolong kita. Banyak orang tak boleh bercakap, tapi kita Allah bagi bercakap. Sebab Allah nak suruh kita buat ibadat dengan mulut. Padahal boleh Allah nak bisukan kita, betul? Kena fikir benda-benda macam ni, tuan-tuan. Sudah-sudahlah duk mikir benda dunia ni. Risau tak makan, risau tak mewah, risau tak kaya, risau tak hebat, risau orang tak kenal, risau. Itu yang kita risaukan. Diri kita jauh dengan Allah, kita tak risau. Mulut kita tak baik lagi, kita tak risau. Hati kita tak baik, kita tak risau. Ini yang sepatutnya kita risaukan. Ibadat, amal, bekal akhirat. Ini yang kita nak kena risaukan. Benda-benda dunia tak payah risau sangat. Semua tu kena tinggal. Megah setara mana, kaya setara mana, tinggi mana pangkat, atau ibu pun kau punya gaji, kau akan tinggal. Kenapa nak risaukan sangat-sangat benda yang kita akan tinggalkan? Risau benda yang kekal tu. Risaukan kecelakaan yang kekal tu. Itu nak kena risau. Masalah yang takkan sudah tu yang kita nak kena fikirkan hari-hari. Aku kalau pernah azab ni jawabnya sampai bila-bila dalam kubur.
Itu yang kena risau. Kalau setakat sakit dunia ni sementara je. Lemah jantung, sakit jantung, mati habis dah cerita. Semput, sakit semput, tak payah risau sangat kan. Bukan besok kapan macam pada macam babu semput. Dah, penyakit dunia tak bawa sampai akhirat. Penyakit dunia tak bawa sampai yang bawa sampai akhirat ni penyakit hati. Ni. Ni penyakit ni cerita dia takkan habis sampai akhirat. Ingat baik-baik. Nasihat orang konon. Cik baik jangan. Aku bukan tak kenal kau. Nasihat orang. Tidak. Sebab dia nampak orang tu. Dia bukan nampak benda tu datang daripada Allah untuk diri dia. Hati kita dah dihijab, hati kita ni terhijab dengan makhluk. Makhluk dah tutup hati kita sehingga tak nampak Allah. Sebab itulah nak suruh ngaji banyak tuan-tuan. Kalau kita tak nak duduk kuliah macam ni, tak adalah dengar. Taknya baiklah hati yang baik-baik kita. Tak suka, tak nak jadi baik, berhenti mengaji, tak payah. Dah kita tak suka, duduklah dalam keadaan jahat, teruskanlah. Buang sifat tu. Siapa punya nasihat kita jangan pandang diri, pandang nasihat tu daripada Allah. Kan kita dah belajar tauhid, dah belajar akidah, ahli sunnah wal jamaah tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan izin kehendak Allah. Apa pun takkan terbuka mulut kawan tu, mulut orang tu sama ada dia nak cakap benda baik, benda tak baik pada kita, melainkan Allah yang gerakkan dia. Pasti ada hikmah. Orang tu cakap benda tak elok, Allah Ta'ala dengan izin Allah. Kenapa Allah nak uji kesabaran kita? Betul tak? Bukan kata yang baik-baik je yang keluar daripada mulut orang-orang tu. Perkataan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang keji-keji pun yang dihadapkan kepada diri kita, hakikatnya dengan kehendak Allah tau. Dah kau minta nak jadi orang sabar, dah kau minta nak jadi orang baik, Allah uji lah. Kau boleh sabar dengan sembahyang, tapi kau belum sabar lagi dengan perkataan yang jahat-jahat yang menyakitkan hati kau. Kalau tak, kita tak tahu tahap kesabaran kita. Kita takkan tahu tahap kesabaran kita kalau tak diberi ujian. Allah uji dengan tahajud, boleh bangun, hebat, sabar dia, boleh bangun. Allah uji dengan puasa, dia boleh tahan lapar dah boleh puasa. Tapi bila Allah uji dengan perkataan yang jahat daripada mulut manusia, dia tak boleh tahan. Dia gagal dah situ. Jadi dia tahu makna lemah lagi aku. Makna kesabaran aku belum sempurna lagi. Maka usahalah fikir. Dah tahu tak sempurna, usahalah sempurnakan. Faham tak? Allah nak ajar kita kan? Allah nak suruh kita ni balik akhirat dalam keadaan sempurna. Memiliki hati yang sempurna, hati yang sabar yang sempurna. Allah uji kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mati tuan-tuan, bukan tak mati. Jangan balik kan mati je. Mana dia? Rasa macam sampai rumah kan. Rupa orang rembat kita kat tengah jalan dah. Tengah jalan elok-elok, kereta rembat. Mana dia tu? Takut? Takut dia? Tahu takut. Kalau boleh jangan macam tu. Kalau boleh tinggalkan maksiat tu yang kita kena risaukan, bukan mati tu. Risau macam mana pun mati. Yang risaunya mati dan kadang kita tak tinggalkan lagi maksiat. Itu yang kita nak kena risau. Risau kalau mati dan kadang lidah kita tak baik lagi. Itu yang kena risau. Mati ke tak mati? Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati, takut mati pun mati, berani mati pun mati. Dah memang mati itu pasangan dia hidup. Kita hidup ni memang untuk mati pun. Tak payah risau lah. Dia datang ke tak datang. Risaukan amal, takut amal tak ada. Takut mati dan kena hati busuk tu. Tu yang nak kena takutkan.
Walaupun zahirnya dia kena gembat dengan trailer sekali pun dekat tengah jalan tu, tapi hatinya baik, dia husnul khatimah. Walaupun nampak zahirnya matinya tu teruk jahat, tak, sebenarnya rohnya tidak alami pun benda tu. Zahir nampak teruknya, dah, itu zahir dia. Tapi rohnya sebelum dia tu mati, belum nyawa dia tu pula, Allah tunjukkanlah syurga dah tempat dia. Walaupun pada zahir nampak kena langkah, tapi oleh kerana dia baik, malaikat akan mengkhabarkan kediamannya dalam syurga sebelum rohnya keluar lagi. Kita kena yakin benda tu. Itu di antara benda-benda orang nak mati ni, Allah akan khabarkan tempat di neraka ataupun syurga sebelum rohnya keluar. Saat sakaratul maut, nampaklah tempat di mana. Bila kata ulama, bila dia nampak kediaman di syurga tu, tak ada dah rasa sakit mati tu, tak ada dah. Terbius dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah. Walaupun pada zahir mata itu, dia kena langgar teruknya lah mayat dia tu. Sebenarnya rohnya dah. Sebab tu tak payah risaulah kalau kena langgar pun. Yang risaunya mati dalam keadaan sihat, mati dalam bilik aircon, berselimut, bertutup, tapi hati busuk, hati dengki, hati penuh dendam, hati penuh sangka jahat. Walaupun mati di tempat yang hebat, yang selesa, su'ul khatimah, kau akan rasa azab seazab-azabnya waktu kau mati. Walaupun orang kata, apa dia mati dalam aircon, mati dalam bilik aircon dia rumah ni, maksudnya dah husnul khatimah. Bukan situ tuan-tuan. Bukan situ. Tengok orang mati syahid macam mana. Orang mati syahid tu berang macam mana, mati seseorang orang. Sayyidina Hamzah macam mana jenazah dia? Dah macam tu. Namalah. Jangan tilik zuhir tu. Roh kita tu. Kita ni risau tu. Risau. Takutnya. Tapi hati kotor tak takut pula. Yang kita tengok tu, yang kena lenyek sampai hancur lebur tu, tak ada apa tuan-tuan nak bandingkan dengan azab neraka tu. Jauh lebih dahsyat daripada tu lagi. Orang yang fajir, orang yang fasik, orang ahli maksiat, orang hati kotor, orang hati busuk ni, malaikat maut datang besok dengan sejahat-jahat rupa. Sejahat-jahat rupa nak sentak roh dia. Tubuhnya yang sasa seperti laki-laki, yang kulitnya hitam legam kulitnya. Mulutnya berapi, matanya berapi, berasap. Daripada mulut, hidung, mata, mulut, hidungnya berapi, berasap tuan-tuan. Busuk, sangat-sangat busuk bau dia. Untuk siapa? Cabut nyawa orang yang fajir, orang ahli maksiat, orang hati kotor. Kita nak adab kan? Malaikat yang Nabi Allah Ibrahim pengsan tengok malaikat maut tu. Tengok bukan kena tengking, tengok pengsan dah, takut sangat-sangat. Macam mana kita nak digentak nyawa? Dengan suaranya lebih dahsyat daripada guru lagi. Kita yang alami seseorang, bini tak teman, laki tak teman, anak-anak yang kita sayang, anak-anak yang berjaya kita tu tak tolong kita pun. Adakah Nabi bohong? Nabi tak bohong, tu cerita benar kan, cerita betul. Tapi kalau dia sebagai seorang solehah, hatinya bersih, bertakwa, berakhlak, malaikat maut tadi datang dengan rupa yang sehabis-habis menyenangkan, rupa yang sangat menyeronokkan, rupa yang sangat membahagiakan, harum, wangi, seronok. Roh-roh orang yang baik-baik ni disambut oleh malaikat menyambut rohnya dengan panji-panji sampai iblis sakit kepala tengok. Iblis kecewa tengok, menyesal iblis. Dia kata, dia marahnya dia punya kaki tangan dia, kenapa kau tak sesat yang orang ni? Dia kata, kami dah usaha dah, sehabis mungkin dah, sehabis mungkin dah, sehabis cuba dah, pusing sini, pusing sana, hasut sini, hasut sana. Tapi dia tu orang yang dapat taufik hidayah ilmu daripada Allah, dipelihara, dijaga oleh Allah. Disambut oleh malaikat. Dan nak tak macam tu? Usaha.
Belum terlambat lagi. Selagi tak mati, tak terlambat lagi. Cepat-cepatlah. Bila lagi nak tahu? Hari itu kita kata minggu depan. Hari itu kita kata minggu depan nak jadi baik. Dah sampai minggu depan kita bohong lagi. Tangguh lagi. Hari Jumaat berubah jadi baik. Pahala banyak sikit hari Jumaat. Sampai Jumaat tak berubah lagi, bohong lagi. Sampai itulah kalau kita tak paksa, memang jawabnya sampai ke dalam kubur lah kita kena tipu macam tu. Itu bohong di sini. Setan tu nipu kita. Besok jadi baik besok. Okey baiklah. Besok nak ubah jadi baik, kita lusa. Sihat lagi. Sihat lagi, lusa. Lusa kan hari Jumaat. Dia tak iya juga hari Jumaat ni. Hari Jumaat dia tipu lagi. Jumaat depan. Tak sedar dah 60 tahun. Tak sedar pun dah 40 tahun, 30 tahun kena hakal bagi petang siang malam. Lama-lama matilah dalam tipu dah. Sebab tu buat baik ni kena paksa tu kan. Nak jadi baik ni sakit tuan-tuan. Nak jadi orang baik sakit. Betul tak? Nabi bagi tahu nak pergi syurga tu Allah pagarkan dia, Allah pagarkan syurga tu, Allah kelilingkan dia dengan benda yang menyakitkan. Nak jadi baik ni sakit hati, nak lawan nafsu kata jangan nak melawan. Nafsu kata dendam, nafsu kata dengki. Kita nak ubah, sakitnya tak boleh tahan. Macam mana aku nak maaf ni? Macam mana aku nak bersangka baik ni? Sakit nak lawan, sakit. Nafsu tak suka, faham tak? Nafsu suka tak maafkan orang? Tak suka. Dah kalau kita nak maafkan orang sakit dah? Sakit dia dah? Sakit. Nak redha dengan takdir Allah sakit dia dah? Sakit. Tapi itulah dia jalan nak sampai syurga. Bila sampai syurga, hilang segala kesakitan. Duduklah dalam kesedapan selama-lama yang tidak berkesudahan. Tapi kalau nak masuk neraka, Nabi kata hati-hati, jaga-jaga. Neraka itu dipagari, dikelilingi oleh benda yang menyeronokkan, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Berdengki seronok tak? Jujur, berdengki seronok tak? Seronok. Berdendam seronok tak? Seronok. Mengumpat seronok. Cerita hal orang seronok tak? Tahu aib orang seronok tak? Cakap dengan tak berakhlak seronok tak? Tak mengaji seronok tak? Mengaji tapi tak beramal seronok tak? Mengaji tapi tak beramal seronok tak? Seronok. Itulah jalan neraka. Memanglah seronok tapi sekejap. Tunggu masuk azab Allah, kau tak akan jumpa yang nama salam selama-lamanya. Dah, memanglah sakitnya payah. Itulah jalan syurga yang kau minta dalam sembahyang kau. Faham ke tidak? Yang kita minta dalam sembahyang tu apa benda? Sebab tu suruh menghayati bacaan Quran tu. Apa yang kita baca, apa yang kita minta dalam solat tu, jangan kita tak faham. Bila Allah bagi apa yang kita minta, kita terperanjat pula. Tapi kita minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bimbing jalan lurus, jalan pada Nabi, jalan pada Rasul, jalan pada wali, jalan pada kekasih Allah. Inilah jalan dia yang penuh menyakitkan. Tapi bila Allah dah bimbing, letak kita sini, kita tak suka pula. Tapi minta dalam solat, tak nak, jangan baca ayat tu. Langkau ayat tu. Ihdinas siratal tu jangan baca, boleh? Dah kita tak nak, kenapa minta? Sebab tu kena reti apa yang kita minta. Minta Allah bimbing jalan lurus. Bila Allah bimbing jalan lurus, Allah nak suruh kita jadi baik. Nabi dah bagi tahu nak jadi baik ni kena jumpa benda yang menyakitkan. Allah dah bagi. Tapi kita ni yang tak tahu. Kita ingatkan nak jalan lurus, nak masuk syurga ni benda Allah nak layan kehendak kita. Ikut kehendak kita, bagi apa yang kita nak. Dah. Kalau kita fikir kasih sayang Allah pada hamba macam tu, salah.
Kasih sayang Allah pada hamba-hamba yang dia nak jadikan kekasih, bukan seperti kita nak bagi benda baik pada kekasih kita. Tak. Manusia kalau dia berkasih, dia akan bagi benda seronok aja. Dia belikan, dia bagi, tak nak pun dia bagi. Itu kasih sayang sesama manusia. Dia akan bagi yang baik-baik. Tapi bila Allah kasih sayang, redha dengan hamba dia, Allah akan layan dia dengan benda yang tak sedap. Tengok para Nabi, tengok para Rasul. Bukankah kekasih Allah? Kalau nak ikutkan mereka lah yang selayaknya duduk dalam istana, duduk dalam mahligai, cukup dengan khadamnya dan sebagainya, betul? Sebab mereka kekasih Allah. Tapi apa yang kita tengok, apa yang kita maklum, mereka lah yang paling berat ujian dan dugaan daripada Allah. Sepatutnya mereka tu kena tidur atas bantal emas, tilam emas. Ni dah Nabi SAW tidur atas pelepah tamar, tuan-tuan. Kekasih Allah tidur atas pelepah tamar, kita tidur atas tilam tebal dalam ekon, padahal buat maksiat. Oh, jangan kita ingat bila Allah nak jadikan kita kekasih, Allah akan bagi apa yang kita nak, ikut kehendak kita. Tak ada salah. Itulah dia. Kalau nak, sabar. Namanya dunia ni tempat uji. Nak uji kita. Kalau tak sanggup, gagal lagi. Allah tak rugi kalau kita gagal. Rugi ke kalau Allah umpan kita dalam neraka? Allah tak rugi. Dia tak tumpang kita pun. Itu yang rugi, tuan. Dunia ni, hidup ni bukan main-main. Ini Allah buat hidup kita ni sia-sia, tak seronok. Jangan kita salah faham. Batu suruh mengaji supaya betulkan faham kita tu dalam ibadat. Kalau nak ikut kekasih Allah, dialah yang duduk dalam istana ni. Tak ada sebarang jadi sakit, tak ada sebarang jadi masalah. Dah, benar dialah yang paling berat dugaan. Kita makan sampai ikat perut, ikat batu lah boleh. Tak ada sampai situ sampai buang-buang makan kita. Kita makan sambil buang-buang, sampai buang makan. Padahal buat maksiat. Mulut tak jaga, lidah jahat, Allah jamu makan sedap-sedap. Patut mulut macam kita ni tak layak nak makan sedap-sedap. Sebab mulut jahat, lidah jahat. Ni makan mewah, makan sedap-sedap, makan mewah sampai jemu, tapi lidahnya banyak buat dosa. Tidur, tilam empuk, selesa, tapi buat maksiat, tak semayang, dedah aurat dan sebagainya, tapi duduk Masya Allah macam gajah. Tu kekasih Allah, tidur atas pelepah tamar, bantalnya diisikan dengan daun kering. Kekasih Allah. Kita ahli maksiat, rumah kita macam mahligai, makan minum kita sampai buang-buang, pakaian kita gatus-gatus. Tapi buat maksiat dengan Allah. Patut kita ni tak layak Allah nak layan macam tu. Sepatutnya kita ni tak layak nak dapat benda-benda macam tu. Jadi kita kena tahu, kena sedar, kena faham, bila orang tu Allah nak ambil, jadikan dia kekasih Allah, dia akan jumpa benda yang tak menyeronokkan dia. Itulah tanda-tanda dia sedang berada di jalan Allah. Jangan timbul soalan, kenapa dulu waktu aku tak hijrah okey je, bagus je, okey je, relax je, seronok je. Kenapa aku dah hijrah lepas satu-satu. Sebab kau sedang berada di jalan Nabi Rasul tadi lah. Kan kita minta, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan seperti mana yang kau dah bimbing Nabi.
Seperti mana yang kau dah bimbing Nabi, bimbing Rasul, makna bimbing kami ke jalan tu, makna jalan yang sama, faham tak? Jadi apa yang Rasul lalui, kita akan lalui ya, tapi tak sama macam mereka, tak sehebat mereka pun. Dan minta Allah bagi. Bila Allah bagi, tak nak terima pula dah. Dan kita nak apa sebenarnya? Nak Allah ikut kita? Nak Allah ikut kita ke? Siapa kita? Oi, siapa kita? Ya ke? Hamba ni sami'na wa ata'na. Terima je, tak ada komplain. Itu hamba. Ini hamba belagak tuan. Kita ni hamba tapi belagak tu tuan, berasa macam tuan. Padahal hamba. Itu banyak komplain dengan Allah. Ya Allah, tak patut kau takdir begini. Ya Allah, tak patut kau takdir begini. Ya Allah, patutnya kau bagi aku macam ni. Patut macam ni, ya Allah, tak patut. Siapa kau? Kau sedar ke tak sedar ni? Kau ingat jadi hamba ni masuk duit dalam envelope RM2, lepas tu tulis hamba Allah, jadi hamba Allah dah. Masuk RM5 jadi hamba Allah. Macam tu jadi hamba Allah dah. Dah, tuan. Ni kena jaga ni. Jangan sangka buruk, sangka jahat dengan Allah. Banyak nak kena belajar tuan-tuan ni. Sebab kita nak pergi tempat jauh lah. Pergi takkan kembar. Urusan dia jauh lebih besar daripada urusan dunia. Urusan dia lebih besar daripada urusan hidup atas dunia. Jadi bukan satu perjalanan yang mudah. Perjalanan yang sangat menggerunkan, menakutkan. Di situ kita bawa diri masing-masing. Anak bini tak peduli kita. Kita pun takkan peduli anak bini kita. Sesayang mana pun kau atas dunia ni, kat padang mahsyar besok kau takkan peduli siapa-siapa pun, melainkan kau akan takut tentang amal kau sendiri. Kau takkan cari mana bini aku. Bini aku ni dah orang bilion ni manusia ni. Bilion manusia tu kan. Bukan puluh ribu. Stadium Haji Mat berapa orang di sini? Baru ni ceramah Ustaz Abdul Somad berapa ribu orang? 50,000. Kalau anak kita hilang dapat cari? Jumpa tak anak kita? Jumpa. 50,000 sebelah mana? Perhimpunan 50,000 tu sebelah mana? Kawasan mana buat itu? Dataran? Penuh tak dataran? Melimpah-limpah nak? Tak muat betul? Tu baru 50,000. 50 bilion manusia nak letak mana? Mana bini kita, mana anak kita situ? Bayangkan tuan. Kalau dah 50,000 tu macam tu dah, kalau anak hilang, manalah anak aku, manalah lelaki aku, manalah bini aku, manalah kawan aku tadi, tak jumpa lagi kalau nak panggil tak nampak dah. Penceramah pun tak nampak saya. Begitu pun. Ni bilion, ratusan bilion manusia di padang mahsyar tu besok. Masing-masing buat hal masing-masing. Mana Nabi? Nak cari Nabi, nak minta syafaat, macam mana? Dah waktu tu memang kita harapkan syafaat Nabi je. Sebab nak ikut amal memang tak ada itu awak. Tak ada pun. Dosa dia lagi awak. Jadi kita nakkan syafaat Nabi masa tu. Macam mana nak tengok Nabi dalam manusia beribu bilion tu? Bukan umat Nabi SAW saja. Sekarang ni umat Nabi Muhammad SAW ni sekarang ni yang kekal pun berapa bilion dah sekarang? Penduduk dunia berapa bilion? Agak-agak apa? Puluhan. Katalah 20 bilion yang katakanlah. Ni sekarang kalau nak himpunkan sebelum daripada Nabi Muhammad SAW sampai ke kita ni berapa bilion dah? Itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi dulu, Rasul dulu. Semua himpun pada masyarakat tu. Tak boleh nak hitung punya ramai. Macam mana kita nak dekatkan diri dengan Nabi, nak minta tolong? Nak minta kawan kita, dia pun sama waktu dengan kita juga. Dia pun kaki mengumpat macam kita juga. Geng kita. Dia pun batu api macam kita juga. Nak minta tolong dia. Tak adalah yang lain kita harapkan. Mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang-orang soleh, orang bertakwa. Ni je masa kita sembang benda ni tuan-tuan, kat kedai kopi cerita ni kan orang kata kita gila pula. Mahu kenduri, mahu kahwin, cerita benda ni. Dia kata, kau perasan tak? Orang sebelah tu cerita pasal pada Masyar. Gila tu bapak tu. Kita pergi makan kenduri sekarang. Kita pergi makan kenduri kan duduk meja sekarang, kita dengan kawan kita cerita pada Masyar besok bilion manusia macam mana kita ni kisah orang sebelah dengar. Gila orang sebelah ni pun. Dia kata tak kena tempat memang ni. Jadi nak cerita pasal benda ni, nak dengar benda ni, ni lah tempat, ni lah waktu ni. Sekarang kita dah balik, dah heboh cerita dunia dah. Nak masak apa? Nak masak apa ni sekarang? Nak beli sekolah, nak ambil anak sekolah, nak hantar anak sekolah, nak hantar laki pergi kerja, nak ambil laki pergi kerja. Nak tunggu laki balik. Dah tak ada dah nak mikir pasal mahsyar, pasal dosa hati. Tak ada, minta maaf lah. Baik sangat tu, wali lah tu gagak kalau duduk rumah mikir tu. Pasal awak ni tak cakap, saya risau lah. Awak saya risau pada mahsyar besok. Baik je lah. Tu dekat nak mati dah tu bang kali tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dah tempat nak cerita macam ni. Dah habis kan, tak ada dah. Lain masa pula. Pun kalau ada umur, betul? Baik. Kemudian lagi belum kata lagi, belum sudah lagi. Dan barang siapa menyimpan mana tadi? Dan dikendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat, itu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, mana kalau kita tinggal tak ada rugi apa pun. Tak cerita pasal makan hari ni, tak rugi. Tak rugi. Kita tak up story hari ni. Kita tak up story tak. Tak up story pasal kita makan apa, tak rugi. Kalau kita up story pasal makan, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tapi kita up nasihat, mari belajar agama, dapat pahala. Jangan tak mengaji. Up story betul, dapat pahala. Tapi kalau setakat up story nak tayangkan apa yang kita ada, pasal makan, pasal pakai, pasal tak ada apa-apa tuan-tuan. Orang panggil sisi. Kadang-kadang jadi asbab orang lain jadi sakit hati lah dengan kita. Kau belagak ni. Kau belagak pasal kau santau orang ni. Dah aku sakitkan hati aku setiap kan kau post kau makan, kau lambatkan duit setiap kan kau post kau lambatkan duit. Tak sakit hati aku dah sedang tak ada duit. Kau up story pasal duit, up story pasal duit, up story kau kaya, kau cakap kau kaya, kau jutawan. Sakit pula hati aku tengok siap pemanah nikah aku atas santau tadi. Dah sia-sia. Contohlah uplah benda baik-baik yang mengingatkan orang. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atau yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataan. Macamlah kalau orang ni suka cakap benda baik, dia takkan banyak cakap. Orang kalau menyimpan perkataan yang baik-baik, dia jaga perkataan dia yang baik-baik, kita akan tengok dia orang yang tidak banyak bercakap. Dia cakap bila perlu. Kalau dia cakap, mesti benda baik. Dua orang ni diam, tak ada cakap. Tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Kita tanya khabar je, Assalamualaikum, sihat ke? Sampai petang kita cakap tak berhenti. Orang tu tanya, Assalamualaikum, apa khabar? Kita jawab, Kezalah, khabar baik. Lepas tu siap. Kau nak tahu jawab sianu, noktah tak ada. Tak ada noktah. Kita kata, la ilaha illallah, bila nak berhenti ni? Aku nak balik ni. Nak letak telefon pun jadi payah. Lepas satu-satu dia sambung cerita. Lepas satu-satu, la ilaha illallah. Perasan tak ada tak orang macam tu? Ayah nak berhenti. Kita tanya sebentar, ayah dia jawab. Lepas sambung. Kau nak tahu tak? Nanti kita jumpa lagi lah agak sihat lah. Kau nak tahu tak? Sambung cerita lain pula. Kita pun baru nak letak tadi, letak. Terpaksa dengar. Bila dah kau ni nak letak. Dah matikan. Lepas tu hantar WhatsApp, minta maaf line tak clear tadi. Dah tak habis lah tadi. Padahal kita dah tak tahan apa dia cakap. Tak apa tak berhenti cakap. Orang pun jemu. Orang pun bosan. Dia kata,
kau ni apa pesen ni bercakap ni boleh jadi tidur pun bercakap ni kalau jenis macam ni. Memberi manfaat anda saya sedikit perkataannya, sikit dia takkan banyak cakap. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar, kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Jadi fikir macam ni, dia cakap begini, kalau kau terfikir nak cakap benda yang sia-sia tadi tu, yang kosong-kosong tu, lebih baik kau gantikan dengan zikrullah ataupun nasihat. Kerana dia berupa seperti emas yang memberikan keuntungan pada diri kau. Tapi kalau kau cakap benda kosong, kau postkan benda kosong, benda yang tak ada apa faedah tadi, kau tak dapat apa pun. Tapi kalau yang kau post tadi nasihat, ilmu manfaat, dah tentu kau dapat pahala. Itu maksudnya. Daripada nak post entah apa-apa benda yang tak ada faedah pun, yang tak datang dosa dan tak ada pahala, baik kau postkan benda yang mendatangkan pahala, dan tentu kau akan untung. Kerana perkataan yang baik itu ibaratnya seperti sepotong emas. Ibaratnya bila kita cakap benda baik-baik, soalannya kita sedang kumpul emas. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Kalau cakap kosong, sia-sia, ibaratnya macam tanah keras tu. Tanah tak boleh nak apa-apa, nak cucuk tanam pun tak boleh. Tu tanah keras tu. Tak ada untung. Kosong tanah tak boleh nak apa-apa tanah. Itulah ibaratnya perkataan yang sia-sia. Ingat sia-sia ni makna tidak tak berdosa. Orang panggil sembang kosong tu, sembang sia-sia maknanya. Marilah kita borak kosong. Maknanya marilah kita borak yang sia-sia. Cuba lepas ni kalau nak live nak live ke kita sembang kosong. Ubah sembang sia-sia. Ada orang nak join tak? Ramai. Apa tak kira pula. Itulah yang ramai. Kadang-kadang kita tengok dia orang buat live sembang kosong. Mari kita sembang kosong. Maknanya kalau ikut kita ni, mari sembang sia-sia. Cuba buat hari ni, tengok try. Mesti ramai follower. Sebab kita ni memang suka sembang kosong-kosong ni. Sembang hidang air kosong je. Hidang air kosong? Hidang air sia-sia? Dah. Hidang air kosong tak apa. Jangan sampai kering lidah air tengkuk orang tu, leher orang tu, datang rumah kita, air pun tak keluar. Itu adab dengan tetamu. Paling tidak air suam, paling tidak air kosong. Itu orang panggil budi bahasa, adab. Ini sampai kering lidah kawan, dekat kawan sampai sakit. Kawan tanya, sini ada kedai dekat tak? Sampai dia tanya, ada kedai pun kita tak faham-faham lagi. Tu sebelah sana ada kedai pergi lah. La ilaha illallah. Kau tak faham ke? Orang tu nak air. La ilaha illallah. Orang tu datang bawa rahmat. Balahlah dengan air suam. Kalau baik buat air oren, fresh oren. Buatkan cokodok ke lempeng, itu lagi terbaik. Panjang sikit doa je. Panjang doa. Sejak sujud syukur dia tu. Besok dia datang lagi. Besok dia datang. Ini kawan tu sampai kering, tekak dia sembang kat tepi pintu, dah lah ajak duduk pun tak mau. Ajak duduklah. Kan ada biar orang tu jaga apa tu, sampai orang tu kata, sini mana ada kedai. Rasa harus dah. Dia kata sebelah sana tadi kedai, kau tak singgah ke kedai? La ilaha illallah. Ingatkan cakap macam tu dia faham. Dia suruh kita pergi kedai. Mangkuk sungguh tuan rumah. Macam-macam. Tapi ada juga jenis tetamu yang nak kena ketuk pun ada. Tetamu jenis nak kena ketuk pun ada. Assalamualaikum. Dia kata waalaikumsalam. Buka pintu terus. Oi, orang jawab salam bukan suruh kau buka pintu. Jaga adab nak pergi rumah orang ni. Orang jawab salam bukan makna dibenarkan kita masuk. Ini kita sambil-sambil waalaikumsalam ataupun orang tu sambil assalamualaikum sambil buka pintu. La ilaha illallah. Kena hormatlah. Walaupun rumah anak kita. Kalau kadang-kadang anak kita dengan tak tutup auratnya, dengan suaminya,
Kadang kita main masuk terjejah macam tu. Janganlah. Assalamualaikum, tunggu kita masuklah, baru masuk. Ni pantang jawab Waalaikumsalam. Kita dulu kat pintu. La ilaha illallah. Benar macam tu. Rasa macam nak ketuk dia balik. Tapi mikir. Waalaikumsalam kat pintu lah. Jagalah adab. Banyak benda nak kena belajar. Jaga. Adab nak pergi rumah orang. Macam mana? Adab layan tetamu macam mana? Dan perkataan yang tak ada berfaedah itu menyerupai sepenuh tanah, sepotong tanah daripada tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Macam mana orang yang waras boleh suka tanah keras daripada emas pula? Itu maksudnya. Maka betapa suka, maksudnya macam manalah orang cerdik, orang bijak, orang pandai, tapi dia suka tanah keras daripada emas. Pelik ni orang waras macam ni, pelik ni. Kalau dia betul waras, dia betul bijak, dah tentulah dia lebih suka emas daripada tanah yang keras. Tu maksudnya. Macam mana ni? Orang waras tapi suka tanah keras daripada emas berdah. Maka maka kemudian ini jika perkataan tiada padanya dosa. Yang katakan perkataan yang seperti senilai tanah tadi, itu perkataan yang tak ada dosa, kosong-kosong je. Maka sebab mana tadi Allah bersama, jika perkataan yang itu tiada ada padanya dosa, maka jika ada padanya perkataan tu dosa, ini dah bukan sia-sia dah tuan-tuan. Ini bukan sia-sia dah ni, ini dosa dah ni perkataan ni. Maka jika ada padanya dosa, nescaya ia telah rugi ia orang yang bercakap dengan dosa tadi tu. Sebab apa rugi? Meninggalkan emas dan mengambil ia ganti emas akan sepotong api. Maknanya orang jadi suka cakap benda haram ni, dia buangkan emas, dia ambil api untuk bakar diri dia sendiri. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Rugilah kita. Sebab setiap kali perkataan yang haram kita keluarkan tu, ibaratnya kita sedang mengumpul bahan bakar untuk membakar diri kita sendiri. Makin banyak perkataan haram, makin banyaklah umpan api yang kita sedang kumpulkan untuk diri kita sendiri. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa tam. Tadi mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Dan Allah bagi taufik untuk kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki hati kita dan amalan kita yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan merahmati, meredai kita semua dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik, memilih kita untuk selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Moga dipanjangkan umur yang berkah untuk membuat ibadah, diluaskan rezeki yang halal, yang luas untuk melakukan ibadat dengan rezeki, dengan harta yang luas tadi. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa. Semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan Allah pilih semua, sentiasa dipilih kawan-kawan kita. Sebab andai kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita, orang yang tak baik dengan kita, orang yang baik dengan kita, mudah-mudahan semuanya diberi petunjuk oleh Allah SWT. Yang mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Tak apalah, sabarlah. Atas dunia ni memang tempat susah. Atas dunia ni Allah uji hamba-hamba yang Allah kasih, Allah akan uji dengan ujian yang berat-berat. Tapi yakinlah, percayalah, itulah dia perjalanan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita jadi orang yang sabar dalam segala hal dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Jadi hamba yang redha dengan apa sahaja yang telah diatur, ditakdirkan oleh Allah Taala atas diri kita, walaupun perkara itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri wa thawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.
Salam. Sama-sama kasih.